Penceramah kita dah masuk, Tuan Adina is there. Beliau adalah ACP, bekas ACP Academic Correctional. Masa saya masuk dulu, saya masuk UUM 2007. I started doing things dengan penjara ni 2008. Masa tu tak ada orang lagi nak masuk explore tentang penjara dan banduan. Orang kajian pun tentang macam akta, macam staff dekat penjara, psikologi staff macam tu. Tapi nak masuk dalam penjara nak tengok banduan tu belum ada. So masa zaman tu Tuan Adina, ada beberapa orang pegawai-pegawai lain sangat membantu saya. Kalau bukan mereka, saya tak adalah di sini hari ini. Saya mungkin tak dapat tengok anda semua. So these are the people yang ada banyak pengalaman dan pengetahuan tentang correctional. Hari ini saya menjemput beliau untuk sharing. You can ask anything about penjara tentang dia, dan beliau juga ini selepas retire kan, pencen dia, orang suruh duduk rumah, dia tak nak duduk rumah. Dia tak boleh duduk diam-diam. Dia pergi travel ke overseas and talk about correctional. So banyak dia punya contact in Asian countries, Cambodia, Vietnam, Maldives especially, Brunei. So he has this connection with the pegawai penjara daripada pelbagai negara. He runs a lot of topic and about correctional. And beliau juga sekarang ni sebab PKP lah dia duduk diam sikit. You tengok dia dalam bilik. Kalau tidak, dia merata. Sat call you tengok dia dekat Cambodia. Sat call dia dekat Maldives tengah swimming. Right. So I would like to invite Tuan Adina to introduce yourself, and members, you can ask him more and more questions. Kalau anda nak gain pengalaman dan pengajaran, tanya soalan. Kalau kita tak tanya, dia tak jawab tu. Syarat dia kita kena tanya. Okay, you are welcome Tuan Adina. Thank you, thank you. Tuan, we can't hear you. Huh? Alright, okay. Can you hear me? How are you? Fine, fine. How are you all there? Okay, I'm good. Fine. Okay, thank you, thank you, thank you. Nampak sungguh Tuan Adina ni memang ikut PKP ya. Ni lockdown sekejap. Memang dia ikut. Okay, selamat petang semua. Tengok muka saya lockdown face berjanggut. Nak pergi kedai tukang gunting pun takut sekarang. Semalam dah kena lagi coronavirus di Sepang. Tukang gunting. So take care lah semua. Nak pergi salon kan, nak pergi mana pun, itulah. Saya ni orang Kedah ni cakap pasal orang Kedah. You can use two words. Can you listen my voice? Yes. Yes. Okay. Oh, handsome siapa ni? Oh tu Tuan Salimi selalu hantar bunga ros pada saya. Oh, wow. Bagus tu. Bagus tu. Okey, seperti mana yang disebut oleh doktor tu mentor saya tu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan di sana ni, mentor saya. Banyak dia mengajak saya semasa saya buat master saya dalam psikologi dulu kan di UUM, banyak menolong saya. So, sebagai seorang pengalaman lah di penjara ni, 41 years lah dalam penjara. 41 years. Dengar dah? Dengar Tuan, dengar. Dengar. Kalau dengar tu bagus. 41 years in correctional lah. So banyaklah pengalaman saya. Banyaklah pengalaman saya tentang correctional. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak kongsi pengalaman atau nak tanya soalan-soalan, boleh tanya. Sejauh mana saya boleh jawab. Kalau tuan-tuan nak saya bercakap dalam bahasa Inggeris pun boleh, bahasa Malaysia mana nak pilih? Bahasa Malaysia kan bahasa Inggeris? Bahasa Malaysia lebih senang kan? Lebih senang boleh komunikasi kan? Itu topik kita, komunikasi itu penting tu. Dalam correctional, komunikasi itu penting. Komunikasi begitu penting antara untuk orang kata untuk menjayakan satu episod tu penting. Oh,
Saya nampak punya teroris. Memang saya ada expert in teroris. Ya, terorisme. So, Another topic Tuan Adina punya topik sekarang ni baru dia convert into correctional. Sejak lama-lama sebelum PKP ni dia memang fokus on terrorism. My members ni diam, dia terkejut Tuan. Tengok Tuan sebiji macam teroris. ya Allah. Oh, nampak macam teroris Pasal cukur. Kalau saya cukur tu memang handsome lah. Okay. Anything to ask question. Boleh ask lah question. Siapa nak share. Hello saya Tuan. Okay. Okay, Tuan. Nama saya Hafiz. Hafiz, ya, terima kasih Hafiz. Okey Doktor, Tuan saya nak tanya, kenapa Malaysia ni masih belum mewujudkan satu penjara swasta berbanding dengan negara-negara yang lain? Kenapa Malaysia belum boleh tubuhkan lagi? Okay, very good question. Actually, penubuhan penjara swasta ni telah mula dibincang di kalangan pengurusan atasan lah. Pengurusan atasan. Tetapi atas polisi yang diberi oleh kerajaan, mereka kata tak perlu lagi untuk adakan penjara swasta. Kenapa? Kerana penjara swasta dia akan jadi satu pusingan yang lain. Satu pusingan lain di mana kemungkinan besar bila ke swasta ni mereka bayar segala-galanya kos, mereka bayar makan, minum semua mereka bayar. Jadi mereka boleh overrule kita, itu yang penting. Dari segi psikologinya, we think that side lah. That's why dia boleh overrule. Okay, contohnya semasa saya ada di Maldives, ini saya share sebagai confidential di Maldives. Kalau you tengok VVIP yang ada di penjara ni macam di hotel resort, semua komplit. Dan komputer semua komplit. So dia overrule all the stuff. So itu yang kita tak mau jadi video. Itu soalannya lah. Oh, okey. So sekali dia kalau tahanan ataupun pesalah boleh overrule kita, apa gaya daripada kita? Boleh kita jalankan correctional. Korek kita. Dia akan korek kita. Okey, terima kasih. Okay, untuk makluman tuan-tuan, dalam penjara ni banyak pensyarah senior kita tu, Dr. Sarah pun, tuan-tuan boleh tanya dia banyak pengalaman dengan penjara ni. Banyak pengalaman penjara ni. Dari segi juvenile, dari segi lain lah, segi image yang adult. Banyak dia tolong penjara untuk buat research ke apa, bagus. Dan dia ada create buku-buku di Dungun lah, di typing ke di mana-mana lah. Di Alustar, banyak buku. Dan banyak yang kita libatkan. Itu yang kita wujud. Masa 2007 tu kita wujud satu diploma, advanced diploma bersama dengan UUM untuk kaki tangan kita kumpulan A. Mereka mesti ambil kursus setahun tu. Lepas lulus UUM ni course tu, baru mereka boleh naik pangkat. Boleh disahkan jabatan. Itu pun kurikulum tu kita collaboration dengan UUM lah, antara penjara dengan UUM. So now, very lucky, like you all very lucky. Kalau you ambil tu correctional, master's correctional, tak perlu duduk di, how many credit hours ya? Itu dari segi ni lah. Thank you. Thank you Tuan. Ada apa? Tanyalah. Apa yang tanya. Tentang correctional. Tuan Isaac has a question. Tuan Isaac, please. Hello, selamat petang Tuan. Selamat petang Tuan. Saya ada soalan. Saya Aizat, ya. Okay, memandangkan Tuan expert teroris ni. Ya, boleh tanya. Saya nak tanya, memandangkan Malaysia ni, memandangkan kejatuhan kumpulan Islamic State dekat Syria dengan Iraq dan ada 9 rakyat Malaysia dekat sana. Tahun lepas, polis Raja Malaysia pernah kata yang kita boleh terima rakyat Malaysia yang berada di Syria untuk kembali ke Malaysia. Jadi sekiranya mereka pulang di Malaysia, macam mana kita nak kontrol mereka? Sama ada nak tangkap, masuk penjara ataupun nak bagi pemulihan. Sekiranya bagi pemulihan, tanggungjawab siapa dan apa modul yang paling sesuai untuk kita pulihkan pengganas yang returnees yang kembali. Itu saja. So, bagus soalan tu. Satu soalan yang susah nak jawab tapi senang dibincang. Pening Susah jawab, senang dibincang.
Okey, teroris di Syria ni, orang Malaysia ni, kita kerajaan Malaysia ni more open lah, open minded. Mereka akan bawa balik semua siapa yang nak datang. Tapi ramai yang tak datang pun. Ramai tak datang. Yang datang balik ni mereka akan dipulih di bawah PDRM. PDRM, Polis Diraja Malaysia. So, PDRM ada satu bahagian pemulihan. Sekiranya selepas mereka ni sekiranya mereka PDRM nak hantar atau kerajaan nak hantar mereka masuk dalam penjara, baru kita buat pemulihan tentang penjara. Penjara ada fasa by fasa pemulihan. So fasa by fasa, kena bincang fasa by fasa tu panjang. Tanya doktor tahu lah fasa by fasa tu. Kalau banduan ada 5 fasa, contohnya 5 fasa. Kalau pesalah di tenis ni, teroris ni ada 3 fasa campur satu. Reintegration to the society. Satu lagi lah, itu yang kita nak buat fokus tu. So rehabilitation ni untuk pesalah teroris ni ataupun kita panggil dia teroris ni, memang istilah terorisme ni cukup susah. Dia tidak ada tu istilah yang tepat kata ini teroris. Kita pun boleh diteroris di rumah. Okay? Bila kita marah, kita balin semua barang-barang di rumah. Itu teror juga. Tapi di sini kita fokus, mereka ni kita fokus pada pemahaman ideologi mereka tu. Sebenarnya jenak. Semasa saya bersama dengan teroris Jemaah Islamiyah, KMM, kumpulan Jemaah Jenale, ramai ni yang di camp dulu di Kementerian. Dengar tak? Boleh dengar tak? Okey. Kementerian ni ada 6-7 jenis teroris. So apakah kita nak cari satu pendekatan atau intervention? Kalau kata Jemaah Islamiyah, dia lebih tinggi. Okey, dia punya ideologi lebih tinggi. Dia tak ada kacau dia. Kalau Jemaah Islamiyah ni, okey, dia nak contohnya kat Islam, kita contoh jemaah mesti 40 orang ke atas. Contoh, kalau salah tu bagi tahu lah, 40 orang atas. Tetapi mereka 2 orang ke 3 orang, dia boleh sembahyang, no problem. Dia tanya dia marah kita. Okey. Contohnya kalau satu ustaz datang nak mulih mereka, dari segi religious approach lah. Dari segi ustaz-ustaz ni bukan ustaz-ustaz yang Al-Azhar ke tak. Macam contoh mereka nak Tan Sri Harun Sani. Mereka orang-orang yang popular dia nak bawa dia dengar. Macam ustaz-ustaz Jakim ni dia lari macam tu ya. Dia boleh overrule Jakim tu. Itu contohnya. Macam saya punya style, saya yang boleh buat ni, saya ubah soal modul tu menjadikan psychology approach. Saya menggunakan Erik Erikson punya teori, saya menggunakan REBT, Rational Emotive Behavior Theory, saya menggunakan Gestalt, saya menggunakan Abraham Maslow teori. Banyak teori saya gabung jadi ada Adina teori. Itu cara saya buat. So saya gunakan psychology approach. So soalan Syria tu memang mereka dipanggil balik, polis akan ambil PDRM. Kalau tuan kerja di polis, apa kerja polis ni? Ada? Semua buat kerja polis. Semua grup polis. Polis ambil. Tuan Isaac is SB. SB lagi mahir dalam keadaan ni. Saya terorisme. Dulu saya dengan SB ni ramai lah. SB Shamugam, SB ini, SB itu. Ramai lah kawan-kawan saya di Bukit Aman tu. Dia panggil dia di PDM tu, Remand Center kan. Panggil apa tu? Satu tempat tu untuk pemulihan lepas tu. Itu tu pula. Saya jawab tu. Tuan Isaac, did he answer all your questions? Bagikan kepada 3 soalan kan? 1, siapa? Kedua, bagaimana? Ketiga apa? Pemulihan. Modul yang paling sesuai lah. Modul yang paling sesuai tuan. Modul yang paling sesuai mengikut pengalaman tuan. Okey, modul yang paling sesuai sekarang, the 2 modul sekarang. Satu psychology modul, satu lagi religious module. Okay, mana yang fokus?
Semasa saya buat meeting di Brazil dulu dan juga di UAE, tentang modul, apakah modul yang sesuai, negara-negara Arab mereka gunakan religious approach. In Malaysia also banyak menggunakan religious approach, but something we have to add in. Approach. Kenapa mereka boleh jadi teroris? Adakah daripada ekstrem? Dia religious extremist or character extremist? Maksudnya character extremist ni mereka suka jadi apa tu? Bila jadi bos mereka happy, power. Bila ada power mereka rasa satu best power mereka ada. Itu yang kita nak tengok. Kita kena tengok kadang-kadang semua masuk ni teroris ni, macam Jemaah Islamiah kan, semua ni masuk. Jenalik, geng-geng jenalik dulu, mereka masuk ni, kita tidak kata semua ni actually 100% teroris, tak ada. So we have to categorize mereka. Kumpulan A, kumpulan B kena. Contohnya Yazid, Safwan, dia kumpulan A, dia memang hardcore prisoner. Okay? Saya bersama dia 5 tahun, tiap-tiap hari bergaduh. Tiap-tiap pagi bergaduh dengan Yazid Safwan. Tapi sekarang dia ada di penjara. Dia dah bebas, siapa akan ambil alih? Dimantau oleh PDRM lah, dimantau oleh polis. Tapi siapa yang nak jaga dia komuniti? Itu yang kita soalan kita sekarang. So modul ni terpulang pada tuan. Kalau tuan cakap dalam keagamaan, tuan boleh approach keagamaan. Kalau tuan rasa nak gunakan psikologi, change the character first, gunakan character punya approach first. Itu saya tak boleh kata nak pilih satu atau dua. Saya gunakan psikologi dan juga saya gunakan ke religious approach. Kalau dalam penjara tu dia banyak-banyak menggunakan halakha approach. Halakha approach. Thank you. Saya jawab soalan tu. Tuan, siapa teroris lah? Di dalam teroris ni siapa masyarakat golongan macam mana? Golongan dia ada yang high class, ada yang educated. Under my experience, ada 3 orang doctors. Medical doctor ke philosophical doctor Philosophy, no medical doctor. So semua university professor, lecturer semua tu. Ayo. 42 of them masters in overseas, Oxford. Very talented person. CEO, Shell, CEO Petronas pun ada, ramai orang kaya. Sampailah penjual aiskrim. Tantang aiskrim pun ada. Itu geng pun ada juga. Itu mereka dipanggilkan soldier. Askar, dia ketua lah. Contohnya jenalik tu 3 orang telah digantung. Kapten Azim, Kapten kan. Dah gantung tuan-tuan tahu, saya mula dulu pada Malaysia. Lama tinggal. Dan juga anak buah dia, soldier dia, 137 orang tu dibebas. Mereka mengikut modul yang di modul penjara ni dia ikut. So kita recommended untuk bebas. Kadang-kadang orang teroris ni dia tak mau nyanyi negaraku. Itu yang mustahil. Tuan-tuan dengar, kenapa dia tak mau nyanyi negaraku? Dia begitu anti dengan kerajaan. So kita kena ubah. Kita kena twin di punya idea supaya mereka boleh menyanyi sepatah negaraku. Tanah tumpah tu mereka boleh nyanyi. Okay, very good lah tu. Mereka dah ubah. Sikit pun mereka dah ubah. Itu cara kita nak twin. Kita nak manipulate dia. Jangan bagi dia manipulate. Because this thing happen. Happen in prison department tu. You manipulate semua staff. But luckily we came in very fast dan kita manipulate dia. Tu 2004 kita ada satu pergaduhan, satu attack antara satu sama lain. So tuan-tuan pun tahulah. Boleh tengoklah dalam Star Paper lu semua tu, dalam sejarah tu ada 204. Bila kita bergaduh dengan semua teroris lah. Satu hati. Teroris ni satu hati. Itu yang kita puji mereka. Mereka satu hati, tak macam kriminal sekarang. Satu kali dia bocor habis rahsia. So, tonton daripada PDRM, dia tahu banyak lagi lah. Cara mana nak interrogate kan. Yang itulah. Okay. So, next question. Doktor. Saya. Tuan Salimi. Tuan, saya nak tanya berkenaan dengan... Itu ada di rumah ke ada mana ni? Ada di rumah, Tuan. Lockdown ke? Lockdown. Kerja ada? Tak kerja?
Malam kerja, Tuan. Okey. Okey, nak tanya tentang Kau punya pengkelasan Ha? pengkelasan terhadap penjara ni lah. So, Keswastaan. bukan kelas-kelas kesalahan yang ditempatkan di penjara-penjara ni. Tuan. Kelas-kelas. Kelas-kelas Oh, kesalahan. kategori bantuan-bantuan. Jadi, Pesalah-pesalah, kategori pesalah-pesalah maksudnya. Okey. sebenarnya kalau terrorism ni yang tahu saya dulu di Kenta di Kemunting. Kementin. Yang akan letakkan satu tempat kan. Tuan. Satu tempat. Okey, contoh macam penjara-penjara yang lain tu kesalahan-kesalahan bergantung kepada berat atau ringan. Ya. Dan di dalam penjara tersebut, sebab saya pun besar dalam kuartus penjara. Anak penjara ni. Siapa bapak tu? Ali Bakar kan. Haji Bakar. So dalam penjara itu kita tengok ada bantuan-bantuan yang dilepaskan pada kuartus-kuartus. Macam mana sistem untuk nak breakkan dia orang ni selamat atau tak selamat? Ada apa-apa sistem atau Lepaskan bekerja di luar tu. bekerja di luar tu masuk. Pra bebas. Okey. Saya faham maksud dia. Ya. Okey, saya jawablah tu. Okey, Doktor, saya proceed dah Doktor. Yes, sir. Okey. Untuk contohnya saya ambil teroris dulu lah. Teroris sekarang, dulu semua teroris mengikut Akta 1969 dan 1960, okey, maka semua dihantar ke Kementin. Di satu tempat kan. Okay, semua teroris. Sekarang pesalah-pesalah yang di penjara ni dikategorikan di mana seorang pesalah dia ada dua jenis, satu hukuman singkat, satu hukuman lama. Kalau hukuman singkat dimaksudkan 6 bulan dan ke bawah. Bukan hukuman hukuman lebih daripada 6 bulan ni kita panggilkan hukuman lama. 6 bulan dan ke atas. So 6 bulan ke atas ni kadang-kadang dia jadi 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Okey. Bagaimana macam ni, kita akan mengadakan pemulihan mengikut fasa by fasa. Fasa 1 di mana seseorang pesalah itu akan berada dalam fasa 1 lebih kurang 3 hingga 6 bulan. Kita panggil dia disciplinary fasa. Kita nak disiplinkan dia. Lepas tu kita akan kalau dia dalam keadaan boleh dinaikkan ke fasa yang keterusnya, fasa 2, kita panggil dia fasa pengukuhan sasiah, di mana kita akan menjalankan kaunseling lah apa. Di sini peranan pegawai-pegawai kaunseling begitu tinggi. Okay? Mereka akan melihat seterusnya keadaan mereka ni, keadaan pesalah ni, adakah mereka ni betul-betul berubah atau boleh berubah atau tidak boleh berubah. Kalau boleh berubah selepas tahun, mereka boleh dinaikkan ke peringkat yang ketiga. Iaitu peringkat yang lebih tinggi lah. Peringkat ketiga itu kita panggil dia peringkat vocational, di mana semua pesalah akan merebut-rebutkan diri mereka. Mereka akan mendisiplinkan diri mereka untuk mengadakan diri mereka di fasa 3. Kita panggil dia vocational training. Okay. Fasa vocational. So di sini mereka akan diajar segala skills. Okay. Segala skills. Okay. So itu yang kita rasa skill ni, carpentry lah, tukang besi, kot kasut, okay. Tukang gunting, macam saya tak boleh gunting lah ni COVID-19, okay. Tukang gunting mengenai COVID. So banyak-banyak mereka akan belajar dan mereka akan dibayar gaji. Okey. Tiap fasa 1 tak ada gaji. Fasa 2 ada gaji. Fasa 3 ada gaji. Fasa 2 mereka hanya dibayar berapa sen? 50 sen sahaja. Okey. 50 sen sahaja. Ataupun sekarang 50 sen. Dulu masa saya dulu baru dalam 30 sen sehari. Itu yang 30 sen sehari. Untuk mereka cukup. Dululah. Sekarang saya kata saya dengar apa 50 sen ya.
Fasa 2. Fasa 3, 80 sen. Fasa 4, RM1. Fasa 4. Dibayar gaji. Bukan itu saja dalam penjara. Dah kerajaan tanggung semua, tapi dibayar gaji. Dalam fasa 4, sebelum mereka bebas, kita panggilkan dia fasa pre-bebas. Pra-bebas. Pre-bebas atau pre-release. Pra-bebas tu, mereka ni boleh diuji tentang tingkah laku mereka, di mana kami akan bawa mereka keluar. Jadi, hukuman mereka mestilah 1 tahun dan ke bawah tinggal. 1 tahun dan tinggal, mereka akan dikeluarkan ke di luar lah, bekerja sebagai khidmat komuniti ke, kerja luar, buat kontrak-kontrak untuk penjara. Dulu kita bawa dia keluar. Pasal 5 kita bawa di kampung tu, bawa rumah-rumah dululah. Bawa keluar, kita buat bina rumah untuk tolong semua orang. Tapi tidaklah. Dalam 10 apple tu ada 1-2 apple, rotten apple tu. Dia lari. Lari kita tutup semua. Lah ni kita buka balik. Kita buka balik, mereka boleh kerja luar balik. Itu pun orang-orang yang tentu 6 bulan dan ke bawah lah sekarang. Okay? Dan juga kita ada konsep payroll sekarang. Sekarang ada payroll, okey lah. Tinggal setahun lagi boleh pergi payroll dah sekarang. So, bila ada konsep payroll ni, lebih ramai lah pesalahan-pesalahan ni kita kena betul-betul pilih. Kerana pesalahan ni berlakon. Dia akan betul-betul berlakon untuk nak keluar payroll. So, sebagai seorang staf penjara ni, ataupun correctional officer ni, knowledge kena kuat. Tengok tingkah laku, bukan lisan dia punya posturing, dia bergerakkan dia semua dia cakap benar atau tidak. Itu kita come back to the verbal and non-verbal reactions. Kita kena tengok pesalahan ni. Kalau saya tengok dululah, sekarang saya tak tahulah. Okay, untuk teroris ni memang kita concentrate betul-betul tentang dia punya non-verbal reaction. Contoh macam Yazid Safa'at. Okay, Yazid Safa'at, tuan-tuan semua kenal kan Yazid Safa'at kan? Tahu tak? Teroris yang amat lah, yang amat famous di Malaysia lah ni. Kalau US dia cari tahu lah kan. So macam mana nak tackle dia? Cukup susah tackle dia. Sampai sekarang dia boleh tackle kita, tapi kita nak tackle dia cukup susah. Tapi dia boleh ubah. Dia ada sentimen tertentu. Tapi sentimen family sentiment. Kalau dia ada family sentiment yang kena kita dah cucuk mana dia. Kita ni manusia ada tempat-tempat geli kan. Bila kita pegang telinga kita rasa geli. Macam Yazid Safa'at ni dia pun ada tempat dia. Itu pesalah-pesalah cara kita keluarkan dia lah. Tapi tapisan dari segi disciplinary, sahsia, vocational training skill dia, adakah dia bersedia itu pun kita tanya dia, adakah dia bersedia untuk bekerja di luar. Kadang-kadang banduan ni pun dia rasa malu, dia ada emosi, dia tak mahu keluar. Bukan semua banduan keluar, semua banduan keluar. Itu contoh. Tapi sekarang ni semua nak keluar lah, semua nak keluar pergi parol lah, boleh balik rumah, duduk rumah makan senang. Pucuk-pucuk kayu semua boleh minum lah sekarang makan dah kan. Itulah cerita dia. Tuan, can you please explain about the 4 fasa? 4 fasa and teroris punya 3 fasa plus 1. Members take note sebab fasa ini akan ditanya. Kalau ada exam akan tanyalah. Kalau sesiapa yang pilih tak pergi conference nak exam, saya akan tanya soalan-soalan macam ni. Okey, contoh. Okey, fasa-fasa ni, fasa 1, 2, 3, 4. Itu pesalah kriminal lah, pesalah biasa. Kalau teroris 1, 2, 3, campur 1. Campur 1 ni kita create. So kita create untuk community punya reintegration lah, how the community will accept them. Okay, tapi mereka tak boleh keluar, mereka tidak ada parole, mereka tidak boleh keluar kerja pra-bebas. Itu itu di tenis lah pesalah teroris. Tapi dalam pasal 1 samalah dengan pesalah biasa ni. Tapi approach dia lain. Contohnya macam kita di fasa 1 untuk teroris, macam-macam samalah kita ambil dia punya data, biodata, kita buat e-filing, profiling diri dia. Lepas tu kita akan ada simple counselling section. Kita panggil simple counselling awalan, di mana kita akan tanya tentang latar belakang dia, penglibatan dia. Jadi dari sana kita sebagai kaunselor, kita boleh detect lah, kita will ask question by question in fasa 2. Okay, contohnya, sekarang contoh saya bagi contoh. Sekarang you ada dalam penjara. Okay.
Family you siapa yang take care? Contoh sensitive family, siapa take care? Kita mak dia, lepas dia. Okay, thank you. So we stop there for a while. Dan kita akan ajak dia the do and the don'ts inside the prison. Okay? The do and the don'ts. Apa yang perlu buat, apa yang perlu tidak perlu. Dan undang-undang mereka buat. Dan hak asasi mereka kita akan bagi tahu. Okay? Their rights. Dia boleh ambil lawyer, dia boleh complain, semua dia punya rights. Kita akan bagi dia punya. So kalau tuan-tuan tak salah buka United Nations Standard Minimum Rules atau Mandela Rules. Okay? Mandela Rules 2015. Latest Mandela Rule before dia meninggal tu. Dia punya buku dia punya section 122 section dan juga United Nations Standard Minimum Rule. Roll out ada. Okay. I'll show you the book. Ini buku dia. Okay. Dia nota semua ada lah ni nota dia. Mandela Rule dengan United Nations Standard Minimum Rules. Okay. Dia punya regulation semua ada. So this is the book where kita ambil layanan, kita layan dia. Servis yang perlu kita buat untuk dia. Untuk pesalah ataupun detainers. Okay? Untuk ataupun teroris. Itu fasa pertama. Dan kita akan ajak dia cara-cara kebersihan diri, cara tinggal dalam sel, cara atok blanket, lipat blanket, pillow, semualah. Masuk fasa kedua. Okay, masuk fasa kedua, dua-dua ni sama. Kita panggil dia sasya. Pengukuhan sasya. Okay. Division level pengukuhan sasya. Di mana kita akan banyak mengadakan sesi kaunseling. Dan juga sesi keagamaan. Ustaz-ustaz akan masuk untuk bagi ceramah-ceramah lah. Ustaz-ustaz ikut agama. Kalau pesalah ikut agama. Kita ada agama Buddha, kita agama Hindu. Semua adalah dalam penjara ni. Tapi teroris ni banyak satu agama dia. Dia through my experience ni agama lain. Kalau kes-kes macam money laundering tu kita nak kata dia teroris pun boleh teroris tapi tak sebesar macam jemaah Islamiah semalah. Tapi ada juga kita mengajak dia tentang religious approach lah. Tapi banyaknya counselling lah, di mana kita start lah counselling dengan dia. Apa bentuklah approach kita nak guna counselling ni. Menggunakan teori yang kita belajar di universiti. Kita boleh guna macam-macam. Itu attack dalam fasa kedua. Okay, fasa kedua banyak counselling. Kita nak break dia. Bagi dia nampak di mana kemungkinan kekuatan dia dan kelemahan dia. Advantage dan disadvantage dia. So untuk dia sendiri melihat. Di sini kita akan makan masa lama sikit lah. Setahun lebih atau kadang-kadang jadi 2 tahun sebelum dia dipindah ke fasa ketiga. Fasa ketiga no problem. Hanya vocational training. Both side vocational. Tetapi kalau teroris ni mereka cukup happy dalam fasa 3. Mereka cukup suka bekas untuk buang masa. Rasa dengan cara vocational training ni mereka rasa begitu happy dengan masa mereka tu. Mereka tahu mereka tak akan dikeluarkan, tak ada prabebas. So lebih mereka duduk. Kerana setiap pekerjaan mereka buat mereka dibayar. Tu yang contohnya. Gaji banduan, gaji teroris lain. Gaji teroris lebih tinggi pada gaji banduan. Untuk makluman okay, gaji teroris lebih tinggi. Itu contohnya. Mereka banyak yang teroris ni dia suka kerja di dapur, masak. Mereka akan masak untuk kawan-kawan mereka. Tanya mereka, makan senang dia kata. Makan senang tuan. Itu dia akan jawab. Kenapa you nak kerja dapur? Makan senang dia kata. So pesalah ni dalam pesalah dalam penjara ni. So konsep satu yang kita nak jaga, makan dia. Makan dia kena jaga. Contoh yang berlaku di Belantik, ingat masih tahanan immigration ni, dia bakar semua. Kenapa? Pasal makanan. Makanan datang lewat, dia bakar. Itu jaga makanan. Itu satu konsep lah. Itu fasa ketiga. Dan fasa keempat ialah prabebas. Di mana banduan dia akan prabebas. Okey? Prabebas ni kita akan bagi dia
masa untuk berkumpul, berjumpa dengan society luaran, kita ada mesej dari penjara, banduan itu sendiri akan confess, okay, kenapa dia jadi ni, kenapa dia jadi gitu. Itu that's very important. Dia confession of themselves. Dia itu untuk kita melahirkan supaya mereka boleh tukar diri mereka. Okay, boleh tukar dia. Tetapi pesalah bagi pesalah teroris ni, dia tak ada tu, dia tak ada. Mesej di penjara semua tak ada. Tetapi kita cuba untuk sekarang kita ubah sesuai sikit. Kita ubah sikit, kita buat psychology approach tu. So kita berbincang tentang psychology approach dengan dia lah. Contoh-contoh tu. Sekarang macam banduan biasa ni dia ada parole. Another 1 year dia lebih parole. Itu dia, bagi dia tak ada masalah untuk bersama dengan komuniti. Itu masalah sekarang. Tapi yang masalah sekarang komuniti. Kenapa komuniti dia tak mau terima balik pesalah-pesalah ni? Itu yang satu tanda tanya besar. Ini bukan kata perkara kita juga, ini perkara kerajaan ya. Okeylah, itu jawapan dia. So payroll itu adalah dalam kategori fasa keempat ya? Lepas fasa 4. Lepas fasa 4. So probation? Sama tu. Lepas fasa keempat juga. Ya. Dia takkan masuk dalam fasa keempat ke? Fasa keempat, probation dalam masa keempat. Dia boleh keluar cuti semua tu. Okay. Right. Now, Tuan Azim dia ada satu soalan di sini. Beliau tanya, okay, Tuan Azim from Kedah, sir, he's also a police officer. Dia tanya tentang pelarian ni yang mendapatkan perlindungan daripada UNHCR. Pelarian Rohingya ni. Yeah, you can see in the chat box he has typed. Alright, beliau kata mereka-mereka ni kerap kali melibatkan diri dalam jenayah. Dan benda ni macam residivism, ulang kali benda yang sama je kan. Contohnya macam lalu lintas, kesalahan lalu lintas, jenayah rogol atau jenayah kecil-kecilan. So, curious, persoalan di sini, Tuan Azim tanya, adakah mereka ini termasuk di dalam golongan yang dibantu dalam correctional? Okay, bila dia masuk penjara ni kan, fasa keempat ni apply for this group or not? This golongan group or not? No. Fasa 4 tak ada. Untuk empat fasa ni pun tak ada ke? Ada, fasa ada. Grup yang kalau masuk dalam penjara, dia kena ikuti fasa. Sekarang riman pun kita, untuk pesalah-pesalah riman pun kita ada dia punya fasa. Riman masuk fasa. So golongan ini masuk penjara dia ada. Okay, mengikut pengalaman Tuan, yang warga negara asing ni macam mana dealing dengan mereka ni menggunakan fasa ni? Okey, macam warga negara kata Ghana lah, apa masuk penjara kan? They have to follow the same fasa. Bukan dia criminal under our this one. Tetapi mereka tidak ada parole. Okay. Oh, tak ada parole. Parole tak ada. Okay. Jadi mana parole kan? Dia nak hantar pergi balik negara Ghana balik. Okay. Then why are they, do you think in your experience dalam pengalaman Tuan, kenapa dia boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan macam ni? Adakah sebab dia tidak dapat mengadaptasi dengan cara kehidupan warga Malaysia di sini? Mana pesalah bukan Malaysia. Bukan negara Malaysia. Ya. Bagi warga negara Malaysia, bukan warga negara yang terlibat dalam jenayah, kemungkinan saya rasa mereka ni keperluan mereka untuk melakukan jenayah untuk kehidupan mereka di sini. Contohlah ni kita ada ramai kan, contohnya imigran daripada Indonesia lah apa semua ramai. Okay, Indonesia pun ramai sekarang kan. Di Malaysia ni yang terlibat dalam kriminal. Okay, sekarang Myanmar, apa itu tak tertinggalan juga Pakistan, semua ni semua imigran yang telah jatuh hukum masuk penjara ni dia terdesak lah. Contohnya terdesak untuk melakukan kerana mungkin kewangan untuk meneruskan kehidupan mereka lah. Yang saya nampak lah untuk meneruskan kehidupan mereka. Mungkin mereka tidak diberi gaji ke apa, tak ada gaji ke. Kadang-kadang you tengok kalau you siasat this case ni, kenapa you bunuh kau ni? Kenapa you bunuh this fella? This fella never give gaji. Contohnya kan. Contoh dia punya bos ni dia boleh bunuh kerana tidak dibayar gaji.
ditipu. Okay? So kemarahan, emosi membuat mereka tu bunuh. Satu. Yang kedua, keperluan. Mereka perlu sangat-sangat. Okay? Perlu sangat-sangat untuk melakukan benda tu. So proses dia bila ditangkap under kriminal, kalau jatuh hukum dalam penjara, kalau dia tak faham bahasa Malaysia ke apa, dia have to follow the same step lah. Follow same step. Dia follow lah. Have to follow. Tuan, apa beza di antara banduan luar negara dengan banduan Malaysia? Beza apa? Dari segi mana bezanya? Dari segi sikap ke atau mematuhi undang-undang ke? Nak cerita sikap ni lain sikit lah. Lain sikit. Misalnya banduan, kalau banduan daripada luar negara dia banyak diam, dia banyak mengikut apa yang kita kata. Because they have to ikut. Yang banduan Malaysia pun kalau warga negara biasa dia ikut. Dia ada seorang dua lah yang tak mau ikut melawan arus. So bila melawan arus ni, kita sebagai staf dalam jabatan penjara ni, staf correctional ni, kena cari satu intervensi lah. Macam mana nak bagi dia ikut. Contohnya macam saya cerita tadi lah. Macam Dr. Abdullah daripada UiTM, dia tak mau nyanyi negara aku. Contoh saya share. He's a doctor. So Dr. Abdullah semua ni, doktor. Macam kata Yazid semua, very good IQ. Dia orang kenapa dia tak follow? So kenapa dia tidak perhati dengan kerajaan? Tapi bagaimana kita nak manipulate dia supaya dia lagi mereka cepat keluar daripada prison ni, lagi seronok kita. Tidak kita nak jaga mereka dalam penjara ni, bukan jagalah, mengawal mereka ni. Memang dalam keadaan berjaga-jaga selalulah. Mereka boleh bunuh you anytime. Okay, bagi dia apa, bunuh ni mati syahid lah. So for dia thinking, dia can go straight to heaven. So dari segi religious extremist ni terror kan. So kita break dia. Macam Dr. Abdullah tu, Dr. Alif from UiTM Johor tu, saya counselling dia. So saya ada license, I'm a licensed counselor, so counselling him. So when I was talking to him, I said, doctor, now you have to help me. You kena help kita. A great shock punya. Help apa? Sekarang saya ada budak-budak saya ramai, anak-anak staff yang kurang memahami cara-cara nak ini. Doktor boleh tolong tak? Minta tolong doktor dia. Ini cara kita sampai, doktor boleh tolong untuk mengajar dah. Kita, tak boleh. Mau first tak boleh. Dia kita convince dia okay. Now kalau tak boleh ajak dia ada di tenis. Ada di tenis dia nak. Dia mengajar di tenis dia. Okay, kita build dia confident. Supaya dia faham apa dia yang maksud apa maksud yang tersirat yang counselor nak. So that thing change. When he change only recommend dalam ni. Kerana dia dah lama dalam camp. Camp ni dalam community ni at least 2 years continue. Macam Dr. Abdullah ni dah 8 years. Dia tak mau keluar, tak mau nyanyi negara aku. Okay. So from that recommendation, dia jadi cikgu dalam penjara. Kita bebas dia. Macam Yazid tu, kita have to push him out until last dia tak menyanyi negara aku. Others, dia nyanyi satu patah, ada patah, recommend keluar. Itu cara kita. We have to manipulate dia punya idea lah, supaya mereka ada satu. Kenapa saya nak share tu lagi? Dalam teroris dia ada 14 anak-anak teroris yang begitu pandai, cakap, yang mempunyai IQ yang begitu. Mereka semua telah belajar di luar negara. Sebelum habis 14 orang ni, dihantar ke satu negara. Tapi ikut interview saya dengan Afghanistan lah. Mereka belajar cara teroris. Maksudnya PDRM sudah tangkap dia. PDRM sudah tangkap 14 orang tu, hantar ke Kemter. Lepas tu saya second boss di sana. So kita tak boleh simpan, tak boleh tahan juvenile dalam, tidak ada akta kita tak boleh simpan di mereka dalam komuntin. So we have to send back to PDRM lah. So PDRM ambil dia. Police Remand Center lah dia bawa pergi dan dia punya cara pemulihan dia. Then what I heard, most of them now good. Scholars dia ada masters lah semua lah sekarang. Very good. Yang saya dapat tangkap lah sekarang. Yang saya dapat information. Just nak tambah sikit what Tuan Adina kata. Saya jawab dah soalan tu.
Tuan Azim, jawab tak soalan? Tuan Azim, soalan anda dijawab atau tidak? Ya, jawab. Okay. Was-was Just nak tahu. lalu. This is Tuan Tidak Azim. Arif, balik buat pertangkapan a lot. Tidak Yeah. Arif tentang tangkapan. Just nak tambah sikit since Tuan Adina kata apa ni teroris ni banyak yang macam berpendidikan tinggi kan. Ada juga pengalaman yang dikongsikan bahawa walaupun mereka menjadi banduan tapi kalau panggil dengan nombor badan ataupun nama dia tak bagi respon. Kena panggil dengan pangkat dia, datuk ke, prof ke, doktor ke, baru dia tengok. Yes, very good question. Ini saya share dengan Dr. kan. Okey, saya share dengan tuan lah ni. Sekarang dari pengalaman saya dengan teroris ni bersama mereka lah. Tiap-tiap pagi 24 hours with them for nearly 6 years dengan dia orang ni. Aduh, pening. Contohnya Ustaz Zainon, tuan-tuan tahu lah Ustaz Zainon dari Kedah ni. Dia is religious extremist lah. Okey, dia ustaz. Okay. Kadang-kadang kita panggil dia, Zainon, come here. Dia tak akan respon, dia akan datang menjumpa you. So what we do? Like myself, what I do? For example, Ustaz. Datanglah Ustaz. Cepat dia langkah. Kenapa? Status Ustaz tu. Contoh dengan doktor tu pun. Abdullah, dia cukup marah, lawan. Dia akan gaduh kita. Apa gaduh. Relax doktor. Dia relax terus bila bagi doktor. Macam Yazid dia kapten. Yazid tu kapten army. Yazid sebab kapten. Panggil Yazid dia tak respon. Panggil kapten. Wah, very good English. Yazid very good English. Dia educated lot negara kan. Very good. So bila bakal kapten, semua relax. So in that way kita kena bagi tahu kat staff-staff lah. Okay, jangan panggil dia ni, panggil ustaz lah, panggil tak rugi kita. Tak rugi. So dah cara tu kita tackle dia jadi elok boleh. Macam banduan ni biasa, banduan ni kita boleh panggil nama, boleh panggil ni. So lagi kadang-kadang banduan yang lebih tua kita panggil dia pak cik pun tak apa. Tak salah pak cik. Pak cik datang abang, datang ni. Mereka sono. Kadang-kadang mereka tolong kita lah tu. Tuan ada kes, ada ni. Dia tolong kita jadi informer kita pula. Polis lagi ada banyak informer. Kita pun ada informer juga dalam cara untuk tangkap yang benda-benda artikel larangan masuk. So, itu cara dia lah. Okay? Okay, the next question, Tuan Zul, are you there? You want to ask something? Go ahead. Tuan Okay, thank you, Doktor. Hello, Tuan. Selamat petang. Ya, hello. Okay, saya Alright. nak tanya beberapa soalan kepada Tuan. Saya ada 2 soalan, Tuan, actually. Okay. Satunya, kami pernah buat satu interview lah di penjara Pokok Senang. Jadi, berdasarkan kepada interview tu, ada seorang banduan yang muda lah. Dan untuk makluman, dia telah masuk ke penjara lebih kurang 3 kali lah. 3 kali. Okay, so daripada hasil, ya? Dia banduan muda ke? Muda. Ya, banduan muda, Tuan. So hasil daripada interview, daripada saya tanya dia, mengatakan bahawa semasa di dalam penjara, dia umpama universiti. So otak-otak ni akan ajar dia. So lepas ni hang curi yang lagi besar, lagi mahal. So tu yang menyebabkan dia berulang dia menjadi ketagih, dia kata. Sampai dia masuk dia akan dapat satu ilmu lagi. So apa pandangan Tuan mengenai adakah penjara ni melahirkan universiti untuk penjenayah? Dan satu lagi soalan daripada saya, adakah pandangan Tuan mengenai NGO yang berada di luar ini, apakah pada pandangan Tuan sama ada mereka ni memberi sumbangan untuk lebih kepada memantapkan lagi pengurusan penjara ataupun lebih kepada orang kata just mengacau lah. Banyak komplain lah, banyak. So, just pandangan lah daripada Tuan untuk 2 soalan. Itu saja. Okay, thank you Doktor, Tuan. Dua soalan. Satu, School of Criminal. Yes. Banyak orang-orang luar dia kata
pesalah-pesalah yang masuk yang muda-muda tu ataupun yang lebih kurang dah dewasa pun masuk berulang-ulang kali dia kata first masuk kes roti canai. Contoh masuk curi roti canai. Kes kedua curi yang lebih tinggi, lebih besar. Kes ketiga dengar dapat. Dengar tuan, dengar. Kes ketiga kes bunuh. Kes School of Criminal. Yes, dalam paper surat khabar baru-baru ni pun ada keluar kan Astar. School of Criminal. So, actually School of Criminal bukan ada berlaku. Saya tak boleh nafikan benda tu berlaku. Di mana otak-otak besar-besar ni akan mengajar mereka cara-cara mana besar dia banduan muda. Pertama kali masuk penjara. So mereka akan dengar. Ini kita panggil dia conditioning. Satu aspek conditioning. Boleh tengok dalam YouTube tu YouTube ada dia sebut conditioning. So conditioning ni maksudnya dia boleh mengikatkan seseorang pesalah ni supaya ikut pesalah lain. Conditioning. Itu satu subjek lain tu. Satu-satu je lain. Di mana dia boleh manipulasikan orang lain untuk ikut dia. So School of Criminal tu ataupun University of Criminal tu ada berlaku, bukan tak ada berlaku, tapi rare. Kadang-kadang dia kata itu yang mendorong mereka untuk masuk penjara. Itu saya tak setuju lah. Kenapa? Yang mendorong mereka sendiri yang mendorong mereka untuk masuk penjara. Bukan orang lain mendorong. Mereka sendiri yang mendorong mereka sendiri masuk penjara, bukan daripada orang lain. Tapi aspek-aspek untuk lebih kata, kenapa cari roti canai sekeping buat apa masuk penjara 6 bulan 7 bulan? Why not you curi wang? You curi ni untuk lebih-lebih ni. Itu orang bagi dia perangsang, bagi dia kekuatan. Itu yang dia buat. Ada berlaku tuan. Bukan tak berlaku, ada berlaku. Ada berlaku. Saya tak boleh nafikan benda tak ada. Saya dari segi pengalaman interview ada berlaku. Ada orang masuk 37 kali. Satu pesalah masuk 37 kali. Kenapa dia masuk gini? Makan senang. Dalam penjara 6 kali makan sehari. Kita tak makan, masa kursus kita makan. Masa kursus di PDRM di Jalan Semarak ke di ni. Kali makan berapa kali? Satu hari training je makan berapa kali? 5 kali dah makan training. 5 kali. Pesalah ni 6 kali. Lebih sekali. Lebih dari kita sekali. So mereka ni, dia kata senang. Dalam penjara ni senang. Security. Mereka secure. Dia secure dalam penjara. Di luar, dia tak tahu. Anybody will attack him. So dalam penjara, no problem. That's why dia balik dalam penjara. So di mana salahnya? Di mana? Adakah kita nak balik ke zaman Jepun balik? Bagi ubi kayu ya? Bagi topiaka ke? Kasawa dalam bahasa Fiji kata kasawa tu. Yang mana bagus? Tuan-tuan think lah. Supaya mereka tidak masuk dalam penjara balik. Yang kedua, penglibatan NGO banyak sekarang dalam penjara ni ada dari segi keagamaan. Dari contohnya Buddha, Hindu Sanggam, ustaz-ustaz luar. Dia akan datang bagi sumbangan sebagai free preachers all ni. Dan juga kita ada satu kumpulan di mana kita panggil kumpulan Malaysian Care. Malaysian Care ni dari Christian punya episode. Malaysian Care ni dia akan bawa pesalah bila banduan bebas ni, mereka akan ambil banduan bebas ni dan mereka modify balik lagi. So mereka collaborate dengan penjara ni banyaklah. Malaysian Care NGO lah tu. Okay. Badan swasta lah. Satu badan lah. Di luar Malaysian Care tu. Dia besar Malaysian Care ni tapi dikontrol oleh keagamaan Kristian lah. So NGO kita nak banyak penglibatan dari komuniti luar supaya pesalah-pesalah ni tidak berulang balik ke dalam penjara. Siapa? Kadang-kadang orang kita sendiri pun tak mau terima pesalah. Contohnya, seorang pesalah ni dia bebas. Contoh, seorang pesalah bebas, dia masuk, dia pergi semayang di masjid ke, di kuil ke, mana ke. Mai datang aja di kampung tu, hilang kasut, hilang ni. So, siap komuniti kata apa? Wahal dia tak curi pun. Komuniti akan sebut apa? Terus, ni itulah. Banduan. Bekas banduan tu. Sesuatu ni perkataan bekas banduan pun efek psychological effect lah. Psychological effect. Pasal dalam media masa pun dia banyak menggunakan bekas banduan. So itu akan timbulkan emosi revenge system. Revenge pada pesalah-pesalah yang dia rasa diri sendiri telah berubah
telah dipulih. Dipulih dengan aktiviti dalam penjara. Bila keluarnya, bekas bandar. Family dia sendiri, awak bekas bandar. Ini family counselling pula kita kena buat. Banyak supaya pesalah-pesalah ni tidak berulang balik dalam penjara. Tapi school of criminal tu memang wujud lah, ada lah. Bukan tak ada. Ada tapi very less. Very less. Kita tak boleh nafikan. Itu ada. Itu ada. Okay, thank you very much Tuan Adina. Just Tuan Zul, is that jawab soalan anda? Ya, doktor. Jawab. Just nak tambah sikit. Kalau tak pause bagi tahu lah, tak beritahu. Just nak tambah sikit tentang penglibatan NGO ni. Mengikut macam pengalaman saya, there's a pro and con lah kan. Ada kebaikan dia sebab dia meringankan beban kerajaan. Contohnya di Pokosena saya sendiri pernah tengok this Buddhism punya NGO, dia belikan wheelchair kepada saya suka panggil penghuni penjara, saya tak suka panggil banduan. Dia memang sedekahkan wheelchair kepada penghuni penjara dan keperluan-keperluan yang penjara luluskan. Bukan semualah, ada benda-benda yang kita luluskan dia bagi. We really appreciate their involvement with us. Memang kita galakkan NGO datang tengok sendiri di dalam penjara what is going on. Saya rasa dalam penjara lagi cukup selesa daripada lock-up anda. Memang sangat bersih. Seperti mana Tuan Adina kata, makanan memang cukup, terlebih cukup. You know, this is the thing we want sebab NGO-NGO yang mungkin memungkinkan menggunakan negativity terhadap kerajaan ataupun terhadap Jabatan Penjara Malaysia adalah mereka yang tidak datang dan tengok sendiri what is going on. Dia cuma dengar beberapa cerita sahaja. Alright, in dalam 10 story, satu story yang menyajat hati itu, that is norm, I think. Kita cuba mengatasi 400% to be everything perfect. But what to do? We are enrolling with a very big population, ya. So memang kita galakkan dia punya enrollment dengan Jabatan Penjara lah. But at the same time, let me tell you that nanti this discussion ni kita akan masukkan dalam YouTube, ya. It's a beautiful discussion kalau this recording jadi kan. So just for the NGOs yang mendengar kita punya topik perbincangan hari ini, because of their involvement, sekarang penjara dah cukup selesa, amat selesa. So my question here is memang kita jaga fizikal dan juga penghuni penjara punya keperluan asas. But we don't want to give the extra. Alright, seperti mana Tuan Adina kata, why we should give 5-star hotel punya service for them. Right? Padahal masyarakat kita ni ramai yang kepuluran. So there is a cut off point yang kita hanya setakat ini yang kita boleh bagi supaya banduan ataupun penghuni penjara dia tidak jadi spoil. Kita kata spoil kids kan, ni kita kata spoil penghuni penjara. Kita tak nak spoilkan dia. Alright. So good NGO involved, but always work with the government, work with us. Itulah saya minta daripada NGO. Alright. The next question is from Tuan Magis. Tuan Magis dia tanya. Sama tentang NGO. Yes, sir. NGO, I want them to help sincerely. Okay. Sincerely approach. They might menggunakan sincerely approach, not because of the namesake or what. No. Let them approach because prisoners dia ada dia punya right. Because dia ada satu badan human right. So, dia boleh komplain tentang human right ni badan. Itu untuk maklumat tentang dia boleh komplain untuk human right ni. That's why. Alright, so the next question from Tuan Magis. Apakah pandangan Tuan? You can see in the chat box, Tuan Magis. Apakah pandangan Tuan tentang pengurusan banduan di Malaysia dengan banduan luar negara? Dalam proses pemulihan koreksional. Dari pandangan Tuan, semasa lawatan atau perkongsian ilmu di penjara luar negara. Thank you. Okay, very good soalan tu. Okay. Tuan Magis dari mana ni? Jabatan mana? Polis juga ya? Polis. This class ni kita kena careful. Banyak PDRM.
SB, banyak SB. Jangan bocor soalan tau. Jangan bocor rahsia. SB pun ada SB. SB tu dari Bukit Aman, you know tuan. Bukit Aman. Tak apa. Kita tak bocor rahsia. Okey. Tuan, Untuk maklumat, okey, jangan takut. Saya very open, So we must be very open. So, bila nak belajar ni dalam di mana, di sekolah kah, di universiti kah, di mana-mana kita nak belajar, kita kena very open. Enjoy the class. Pentingnya enjoy the class. Okay? Contoh macam kata tadi, kita nak bagi peluang ni macam doktor kata tadi, peluang ni kita kena enjoy. Bila doktor cakap sepatah-patah tu, kita kena kaji balik. What is meaning? Orang kata inside meaning. External kita nampak. Jangan ajar mereka ni banyak-banyak. Dia kaji lepas dia tangkap saya. Tak ada. Macam what you are saying is penglibatan NGO tu penting. Maksud tuan-tuan, penglibatan NGO tu, contohnya kursi roda lah apa, cukup penting. Kita nak begitu. Kita nak begitu. So kita nak semua kerajaan tolong pun tak ada, tak boleh. Okay? Penglibatan badan-badan lain penting. Okey, contoh tadi pengurusan rehabilitation program. So saya ada beribu student di luar negara lah. Okay, luar negara. Contohnya Brunei 100% ambil kita. Malaysia. Brunei Darussalam ambil. Singapura dia ambil kita tapi dia modify. Okay. Sekarang Sri Lanka pun sama kita. Kita mengajar dulu. Sekarang macam island, small island. Contoh Solomon Island. Kiribati. Okay. Lepas tu Fiji. PNG. Mereka 100% follow our style of rehabilitation. Dulu mereka tak ada open. Bila mereka datang ke Malaysia belajar kan. My dia. Okay. Energy slow. Okay. My Wi-Fi energy slow. Okay. So Philippines depend perbezaan di Philippines dengan Malaysia ni beza 100% beza jauh lah. Okay. Kita di Malaysia ni cukup untung lah pesalah-pesalah ni. Pengundi. Ikut doktor lah. Doktor kata pengundi. Cukup beza. Untung. Pengundi di Malaysia ni begitu beruntung lah ada di penjara. Di Filipina ni tengok kesian lah. Okay, makanan pun they are eating 3 times a day only. They bukan macam 16,000 overcrowded. Now a bit modified lah. Sekarang modified. Mungkin negara mereka ni tak tahu lah polisi kerajaan mereka. So, come back to other countries like Uganda, like Tanzania. Most of the African countries ni, they follow our style of pemulihan. Untuk makluman tuan-tuan. How people they differentiate between Malaysia and because Malaysia very untung lah. Bagi tahu tuan-tuan Malaysia untung. So, untuk Tuan Magis. Tuan Magis, so soalan tu banyak dia menggunakan hak kita. Dia tukar. Phase 1, Phase 3 tukar Section 1, Section 2, Section 3. Okay. Kan macam di tempat lain, peringkat 1, peringkat 2. Presin 1, Presin 2 ditukar. Tapi intipati dia banyak. Intipatinya apa yang mereka belajar di Malaysia ni, mereka bawa balik di sana. So perbezaan dia, prison ni tidak ada banyak perbezaan. Banyak perkawalan dia semua sama ya. Sama ya. Tak ada apa beza. Okay, any question ya? Okay, Bagus. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Okay. But Alright. we lucky. Malaysia lucky lah. Malaysia punya prisoners very lucky. So, selesa. Comfortable. In Malaysia, comfortable for prisoners. For example, like only like in Maldives, I was there Maldives for several months. A lot. Last year I was there for 7 months. Okay. Conducting classes for them 7 months. Maldives VIP dia lain. VIP ni 3 star, 4 star bilik. Like menteri-menteri like dia punya vice president semua dahsyat-dahsyat lah bilik dia. Di Maldives lah. Dia star sama dengan Sri Lanka dengan India. Bilik dia. Kita di Malaysia VIP tak ada bilik. Kes bully banyak. Kadang-kadang tuan-tuan okay. Untuk makluman tuan-tuan saya tambah knowledge sikit lah untuk you orang. Okay, dalam correctional ni jangan pastikan seorang tu masuk
seorang pesalah masuk dalam penjara ni, jangan kata dia salah, kata dia curi, dia bunuh orang, kes dia masuk penjara. Kadang-kadang bukan saja dia kes bunuh, dia ada pelbagai kes yang tersirat dalam dia. Kalau you go inside him, you provoke, you akan dapat semua maklumat-maklumat macam tu. Itu correctional punya kerja. Correctional officer punya kerja. Untuk lagi cepat kita boleh tolong dia orang. Contohlah. Okay. Actually, we wanted to ask you another question from Norazan. Norazan, hold on. Kita akan post question ni selepas ni sebab saya tengah tunggu Tuan Mara to come in. Sementara menunggu Tuan Mara, I want to post this question. Masalah kesesakan di penjara daripada Tuan Kamal Hassan. I hope he can show his face. Kalau dia punya connection okay kan? Okay, kata kapasiti penjara. Tuan, is it true kapasiti penjara kita dalam 52,000 something? Is it true? 57. Sekarang going to 57 dah. Capacity ke? Capacity. Okay. Okay, dalam 60,000 lah. Let's make it 60,000 kan? Okay, capacity dia. Tapi sekarang banduan yang ada, kita sudah mencecah 74,000. So, what is langkah mengatasi masalah kekraudan? Kesesakan ni? Ada gangguan lah. Ada gangguan ni hotspot. Kena beli besar sikit. Sekarang kita dah boleh buat dalam Webex ni, kena beli besar sikit lah. Get ready. Ada banyak subjek yang kita boleh share lagi. Okay. Tadi tentang kesesakan Tuan. Dalam jabatan penjara ini, kepandaian pengurusan atasan. Pengurusan penjara kalau dia pandai untuk atur tiap-tiap penjara ni, sangat tak berlakukan kesesakan. Tidak akan berlaku kesesakan. Okay. Contohnya penjara Pokok Sena, very big Pokok Sena. Okay. Penjara Dam Lawat kan Pokok Sena? Dam Lawat? Sudah. Okay. So very big. Keramaiannya sudah. So pengagihan pesalah-pesalah atau penghuni ikut sel dia. Contoh sekarang di Kemta pun ada bilik-bilik banyak yang kosong. So kita boleh bawa balik sini yang hukuman rendah sikit. Macam contoh tadi doktor kata dari Sungai Petani kan. Youth punya prison remaja yang tidak melebihi 21 tahun lah. Tidak melebihi 21 tahun. So mereka ni boleh dihantar ke penjara macam Kemta ni. Kekosongan banyak. Okay. Tidak berlakunya seperti mana di negara-negara luar. Begitu ramai, overcrowded capacity dia kan. So boleh kalau kita betul-betul mengurus ni tak berlakunya kesesakan. Bagi saya lah, pandangan saya tak akan berlaku kesesakan. Sebab kita ada banyak. Tuan, soalan dia, kita punya capacity 60,000. Banduan yang kita tempatkan sekarang 74,000. How are we managing that extra 14,000 tu? Okay, managing extra 14,000 tu sekarang pengurusan dia banyak kita keluarkan. Kita akan keluarkan pesalah-pesalah ni dari parole ni. Two pointed of prisoners akan dikeluarkan di penjara. So elak kesesakan lah. Di bawah sistem payroll. Yes. Two-third banyak tu. Okay. Sistem payroll tu. Sistem payroll tu yang menolong kita banyak sekarang. Dan juga lain-lain cases lah kan. So yang lain sekarang contohnya kita ada community service cases. Tak payah masuk penjara. Terus di rumah dia. So they have to work per day 4 hours. Okay, di luar penjara lah. So banyak ni kita dah bincang dah. Okay. Community service punya ni sentence sekarang kan. Contohnya sekarang macam BKP punya masalah kan. Masalah langgar perintah ni dihantar ke penjara. Penjara dia tak masuklah penjara yang bertembok. Ini semua open prison lah. Dia hantar semua akademik. Tempat latihan pegawai-pegawai penjara. So dia balik macam hostel, duduk dalam hostel kan. So kita tak bagi dia masuk dalam penjara. Itu contohnya. Tapi untuk mengelakkan kesesakan, the main point is parole. Parole ni 2/3 of the prisoners kita keluarkan mereka. So kesesakan tu akan kurang. Akan kurang. Another question, kenapa kita tak boleh suka hati renovate penjara tu sebab ada kesesakan kan? Kalau rumah tak cukup, kita roboh, renovate, kita build. Kenapa penjara kita tak boleh buat macam tu?
kos tinggi. Okey. Itu jawapan dia, kos tinggi. Okey. Buat penjara bukan senang. Tembok dah masuk dalam tanah pun berapa kaki tanah tembok bawah ni. So penjara because the security system kan, kita panggil dynamic security. Dynamic security tu kena jagalah. Cost very high cost. Itu saja. Alright Tuan, di sini ada di antara pelajar correctional kita yang akan buat thesis melihat tentang hukuman gantung, pemansuhan hukuman gantung. Apa pendapat Tuan tentang pandangan atau isu atau cadangan Tuan tentang pemansuhan hukuman gantung ni, hukuman mati, gantung sehingga mati? I hope Tuan Mala you are there. Ya, I'm here. Nampak? Okey hukuman gantung, nak buat tesis hukuman gantung, baguslah tu, bagus. Perlu atau tidak. Tetapi sampai sekarang kerajaan kita dah bincang dah banyak, tuan-tuan mentahu kan, kerajaan bincang untuk menghapuskan hukuman gantung. Tapi hingga sekarang tidak dapat satu keputusan. Satu keputusan yang Muhammad kata hukuman gantung tu boleh dihapuskan. Hapuskan besar policy makers kan. So we are the worker. The law kata masih dalam perbincangan lagi. Until now dia still bincang. Bincang tentang hukuman gantung dimansuhkan. Hanya untuk semua kes, I feel that semua cases hukuman gantung tak ada langsung lah. Dia tak mau buat hukuman gantung dah. Itu contoh dia lah. What do you think? Adakah bagus bila dimansuhkan? Kalau dari segi humanity tu, dari segi kemanusiaan tu, baguslah. Alright, okay. Can we repeat? Gangguan, my phone off lah. Okay. Gangguan. I would like to repeat. Okay, I would like to repeat again tentang hukuman gantung ni. What do you think pemansuhan ni pada pandangan Tuan? Tadi kita kata dari segi humanity okey. Selain daripada tu? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Mengikut pandangan Tuan, pengalaman Tuan sepanjang mengendalikan pemulihan terhadap jenayah dan penjenayah ni, what do you think? Pemulihan atau pemansuhan hukuman gantung? Okey. So, bagi saya lebih suka dimansuhkan lah. Bagi saya dia lebih suka masuk. Kita boleh ubah manusia, boleh ubah perangai orang. Menggunakan sebagai, kenapa kita di label sebagai pegawai correctional. So how far you can correct people when it comes to prison kan. So try your best to correct people lah. Buat satu correction, but kita nak mansuh terus undang-undang macam gantung ni, boleh gansuh. Bagi saya akuilah, saya setujulah dimansuhkan. Bagilah dia orang the second chance, third chance, fourth chance. Bagi dia orang, kita correct dia. Kita ubah dia, kita modify dia supaya mereka boleh ubah diri. Okay? Tapi untuk macam ada juga pendapat mengatakan bahawa because hukuman mati dikenakan ke atas jenayah-jenayah yang berat. Okey, jenayah-jenayah seperti yang telah melibatkan kematian dan penglibatan penyeludupan yang sangat tinggi. Jadi kalau kita mansukkan, ni ada pendapat ni, kalau jika kita mansukkan, mungkin pelaku ni dia akan ambil hendak kesempatan, right? Jadi apa pandangan Tuan tentang, so ada yang risau mungkin jenayah akan meningkat, terutamanya jenayah berat. Okay. Macam seperti tadi saya dah sebut peringkat awal sebelum lockdown benda komputer ni. Lockdown komputer pun virus juga. So lockdown tadi saya dah sebut ada kes-kes yang tertentu. Okey, kes-kes macam kes contohnya bagi pengedar dadah yang besar-besar, tauke-tauke besar ni, big hantam dia, gantung dia. Bukan mereka membunuh orang, ramai berjuta-juta orang manusia. Lepas tu kes-kes je, contohnya kes bunuh orang dengan niat nak bunuh, betul. Dengan yang niat bunuh orang tu, kita boleh gantung dia. Kes-kes untuk satu pengajaran pada orang lain. Okay, satu pengajaran pada dia. Contoh macam PKP lah. PKP is a really minor case, PKP ya.
But government government to do awareness program supaya orang lain tak melanggar PKP, dia sentence juga dalam penjara 3 bulan, 4 bulan. Tapi kita tak hantar figure ni satu persamaan dengan kes gantung. Itulah. Kes-kes yang tertentu lah. Tuan-tuan fikirlah kes-kes apa yang boleh gantung. Saya rasa tuan-tuan lebih arif lagi lah kes-kes yang perlu digantung. Pendapat saya, kes-kes yang macam berat yang jadi saya sebut tadi, macam pengedar darah utama, bukan drug abusers kan, yang drug dealers ni. Dia membunuh orang ramai. Macam kes-kes bunuh ni, niat bunuh. Itu yes. Satu lagi saya tekan sinilah. Kes tu lagi kalau boleh rape cases, child abuses cases. Child abuses banyak tinggi sekarang. Like di negara kita bincang, negara Maldives ni memang tinggi lah child abuse contohnya. So di sini kalau ada child abuse yang sampai dia abuse, dia bunuh, itu kita automatic gantung lah tu. So pandangan dan cadangan tuan, pemansuhan kes gantung ni kita tengok by case lah. Kalau kes yang betul-betul berat dan macam inhuman, tidak menitik beratkan kemanusiaan, kita boleh consider. Jadi kita tak mansuhkan, tapi kita akan tengok case by case. Macam tu pendapat tuan. So Tuan Mara, are you there? Tuan Mara, are you there? You want to ask some question? Ya, okay. Untuk Tuan Adi, saya Mara Fendi. Mara Fendi. Saya akan buat tesis berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang pemansuhan hukuman mati, yang mana akan melihat kepada apakah diorang punya persepsi yang boleh menyebabkan mereka memilih untuk menjatuhkan hukuman mati pada mana-mana penjenayahan dan disenaraikan dalam undang-undang kita lah, termasuk pengedar dadah, kes-kes kematian yang menyebabkan kematian, rogo dan macam-macam lagi yang berkaitan. So dalam tempoh tahun 2018 sampai sekarang ada lebih kurang 1,279 banduan yang menunggu hukuman mati setakat tahun ni lah. Lebih kurang 710 warga negara Malaysia dan the other one is 569 warga negara asing. Yes. Dalam tempoh ni daripada 2018, apa yang membuatkan terlalu lama kita panggil moratorium yang kerajaan bagi pada diorang ni, apa yang buat kerajaan tunggu sampai diorang ni duduk dalam penjara? Dan you bayangkan 2018 sampai 2019, the cost that involved untuk 1,279 banduan dah mencecah, saya ingat banyak, betul tak? So apa yang membuatkan soalan pertama, apa yang membuatkan hukuman tu tak dijalankan walaupun hukuman gantung telah dijatuhkan oleh pihak mahkamah? Dan satu lagi soalan yang kedua ialah apa kos yang ditanggung jika pemansuhan ini dibuat, adakah lebih tinggi ataupun setengah kajian menyatakan pemansuhan hukuman mati akan merendahkan kos hukuman gantung itu sendiri. Dia kata hukuman gantung lebih tinggi sebenarnya. Dan hukuman hukuman bila kita mansuh, dia hantar di penjara, hukuman dia lebih dia punya belanja tu lebih rendah. So mana satu? Adakah hukuman gantung melibatkan kos yang tinggi ataupun pemansuhan dia akan menyebabkan penjara menanggung kos yang lebih rendah? Pemansuhan tu untuk makluman tuan, pemansuhan kita daripada 2018 hingga sekarang tak digantung orang pun. Ya. Dihentikan buat sementara waktu. Okey. Maksudnya mereka ni sedang mengkajikan untuk memansuh atau tidak. Itu yang mereka tak gantung orang lagi. Okey. Kerajaan katalah, ibaratkan kerajaan kata okey, hukuman diteruskan, kemungkinan besar yang tinggal 1,000 lebih tu orang tu akan digantung. Kos untuk satu-satu gantung, tali dia pun mahal. Gantung dia mahal. Tali gantung tu akan dieksport
ataupun import daripada import dari dulu kita import dari negeri Great Britain. Sekarang ada negara-negara yang tertentu yang boleh diimport. Saya tidak tahu dah negara mana mereka ambil. Okey, untuk makluman tuan-tuan lah. So tali gantung mahal dan pembayaran allowance untuk tukang gantung pun mahal juga sekarang. Dan tak akan dapat peruntukan. Bagi saya berpendapat gitulah. Pendapat tu. Kalau tuan masa buat tesis tu di penjara ni ada, kalau pergi kat ibu pejabat tu ada satu section keselamatan tu, tuan boleh tanya lagi Arif dari keadaan sekarang ni mungkin ada maklumat-maklumat yang lebih penting lah. Lepas tu saya ingat satu lagi di UM pun ada pegawai saya buat tesis tentang gantung tu, boleh go through lah. UM lah. UM. Tuan, dalam UM ke? Haji Razak tu. My officer dulu. Who's the SV tuan? SV. Di bawah siapa tadi? Dia bawa saya tahu siapa dia ni kot. Tak tahu Jamal siapa tu. Oh, okay, Prof Jamal. Prof Jamal kot. Tak silap saya lah Prof Jamal. Okay. Tuan, anyway, can you please explain the tali gantung ni berapa kali kita boleh pakai? Contohnya kita nak gantungkan orang, berapa kali kita boleh pakai dan apa dia punya maintenance? Okay, untuk makluman dan dahulu sekarang mungkin nak jimatkan tali itu kita boleh gunakan untuk 3 orang ke 4 orang sekali lah. Tali gantung masa dulu satu tali satu orang. Masa tahun 80-an tu satu tali satu orang. Sekarang ni harga dia mungkin murah sikit, mahal sikit ataupun kita tak tahu. Mungkin boleh gunakan untuk 3 kali. Yang selalu saya dengar 3 kali lah. Saya tak dapat bagi satu maklumat yang tepat sekarang. Saya kena tanya orang gantung dulu lah sekarang. Okay. Alright, Tuan, how do you sterilize the tali gantung? Kita kan boleh guna 3 kali kan? Macam mana kita sterilize dia? Dia ada cara dia ada cuci dengan bahan-bahan tertentu lah. Okey, memang ada lah. Memang ada. Macam rotan lah, kita gunakan rotan untuk sebatan. Contoh rotan untuk sebatan, kita ada bahan-bahan tertentu untuk bersihkan rotan tu lah. What are the bahan tuan? Do you still remember? Bahan-bahan ni saya dulu dia cuci dengan klorin. Okey. Klorin contoh klorin lah. Alright. Macam kata Tuan Mahra Fandi ni, Tuan Mahra Fandi nak buat tesis tentang gantung ni. Tuan pergi jumpa lah Tuan Supri Hashim di Ibu Pejabat. Supri Hashim di Ibu Pejabat di Kedah ke? Di Kedah jumpa dengan ada seorang superintendent di Pokok Senar ataupun dia tertukar alustar apa nama dia ada. Yang tadi tu HQ tu kat mana? KL lah? Kajang lah. Kajang. Okey. Tapi eloknya jumpa orang bawah dulu lah senang. Tukang gantung senang saya. Pergi kat alustar tu jumpa siapa pegawai gantung. Dia pegawai dia tinggi-tinggi superintendent. Oh, I see. Any question, Tuan Mahra, about this? Tadi yang tadi kawan Tuan Adi tu ada buat tahap penerimaan banduan terhadap hukuman mati. I think itu yang satu-satunya ada dekat UUM lah. Ya. Aziz Razak, nama dia Aziz Razak, buku dia. Tesis dia. Abdul Aziz Abdul Razak. Abdul Aziz Abdul Razak. Tesis dia. Saya ada baca tentang tu tapi dia lebih kepada penerimaan banduan terhadap hukuman mati. Penerimaan tak sangat relevan lah tu. Boleh ada kaitan juga dengan ni, berkaitan dengan isu-isu keagamaan apa semua, ada termasuk jugalah dalam tesis dia. Dah tengoklah, dah baca dah buku dia tu. Dah. Okay, bagus tu. Tapi Tuan daripada mana? Kedah ke mana? Saya daripada Perak. Kalau Perak tak ada sini, tak ada orang yang incah gantung lah, tak ada incah gantung.
Kalau Perak tuan jumpa ni lah sangat lebih senang pergi ibu pejabat lah. Senang. Pejabat. Tapi dengan COVID sekarang dia orang tak terima lawatan kita ke ataupun Dia tak buat mau. kajian. Dia tak mau terima lu. Dia takut kena COVID ke. Tapi kalau pergi Alustar boleh jumpa pegawai gantung tu. Ada. Dia dulu kerja di Pokok Senar. Sekarang dia tak silap dia pindah ke Alustar dah. Oh. Dia tinggi, orang yang tinggi. Kita bahagian gantung lah. Dan kita kena ajak yang betul-betul pada Tuan Mara ni. SV dia orang agresif sikit tau. SV Tuan Mara ni agresif sikit. Jadi kita kena bagi tahu yang betul lah pada dia kan. SB dia Dr. Sarah. Tapi tuan pergi Alustar lah. Alustar ada dah. Tuan apa nama dia? Tuan dia superintendent. Jumpa dia boleh. Kata yang bahagian gantung. Dia memang automatically 100% gantung orang lah. Di Alustar. Alustar Pokok Senar tuan. Dulu dia kerja di Pokok Senar. Sekarang dia dah pindah ke Alustar. Oh ya ke? Kerja Alustar. Nama saya akan cari nama dia, nanti saya pergi ke doktor, doktor boleh pas ke Mara lah. Okey, baik. Tuan Mara, any other question Tuan Mara? No, that's all. Alright. Okey, soalan seterusnya from Hanim. Alright. Tuan Hanim dia tanya apakah hak pesalah VVIP untuk dilayan baik atau adakah hak mereka sama rata bersama banduan yang lain? Di Malaysia ni macam mana VIP kita ada special treatment kah tuan di penjara? Saja kita tak ada macam contohnya DS dulu kan di Pokok Sungai Buloh tu dia hanya diselkan di tempat hospital saja. So di sel tu besar sikit lah tapi tidak ada aircon ke apa ke tak ada apalah. Hanya dia boleh pinjam buku. Dia boleh pinjam buku untuk baca buku tiap-tiap hari. Itu special dia pun. Makanan dia pun dari penjara. Kalau penjara tak bagi makanan, dia boleh beli dari luar. Duit dia sendiri di luar. Tidak ada special macam di sorry. Macam di contoh di Maldives. Aircon, bilik aircon, semua complete cushion, semua everything complete, TV lah apa. Komputer pun boleh access. Maksud bezanya jauh. Macam di Malaysia tidak ada perbezaan VIP ataupun dia sama. Hanya kita respect dia sebagai dia Tan Sri, kita masih panggil Tan Sri lah. Kita tak panggil dia Anwar, kita panggil Tan Sri juga. Itu respect, kita respect lebih. Tidak ada perbezaan. Just tambahan sikit lah Hanim ya. Bukan sahaja yang VVIP, kita juga tengok siapa kita punya penghuni penjara. Kalau dia dia tidak melanggar apa-apa disiplin dan dia menunjukkan satu kelakuan yang baik, kita akan cari dia punya kemahiran, kita bantu juga. Macam contohnya tuan kata desain kita suka membaca, kita sediakan pen and buku untuk dia untuk tulis. Begitu juga banduan-banduan yang lain. Masa saya buat kajian, ada banduan yang pandai ukir menggunakan kristal. So memang kita bagi kelonggaran, sepatutnya kita tak boleh bagi pisau pada penghuni penjara. Tapi jika kita akan tengok clause by clause, banduan demi banduan. Penghuni penjara ni ada yang melakukan, kita tengok dia punya sikap tu elok, okey, dia ikut peraturan, kita pun suka, kita pun bantu dia. So ada yang menghasilkan banyak benda, kita memang bagi pisau tapi ada kontrol. So dia menghasilkan kristal-kristal, benda tu kita jual dan penjara mendapat sedikit modal dan orang yang membuat pengukir itu pun dapat kumpul duit lah kan duduk dalam penjara. So there isn't any VIP treatment in Malaysia lah so far. Cuma kita perlu tengok mengikut kemahiran. So soalan seterusnya kita pergi kepada sudut pemulihan banduan dan residivism. Tuan ya, residivism. Apakah tindakan terbaik daripada Jabatan Penjara bagi mengelakkan residivism? Apakah modul pemulihan itu tidak aktif? Apakah modul pemulihan selalu dibuat kajian? Okay, dia kata residivism ni berlaku sebab mungkin correctional tidak melakukan pemulihan yang berkesan.
So adakah modul tu perlu diubah atau perlu dibaiki? You know, ada tak orang buat kajian terhadap modul tu sebab residivism? Sure, we have to do review. We have to review the model every 3 years or every 2 years. Pernah tak kita buat di penjara? Review tak? Penjara buat review ada. Okay, alright. Ada buat review. Untuk penjara dia buat review. Dia buat tambahan macam artikel lah ni. Tambahan dia halakah. Halakah is after review lah. After review kita tambah halakah. Okay, after review kita gunakan supaya mereka tidak masuk balik, kita adakan program-program macam kita program macam payroll, kita bagi payroll. Okay, itu semua nak elak kemasukan balik ke penjara lah, recidivism. Itu contoh-contohnya lah. Memang kita review, have to review. We have to review because situational awareness, kita kena tambah situational awareness always to the module. Situational awareness of the module. Contohnya, kalau kita dulu dia tu kenapa dia masuk sampai 37 kali dalam penjara? Our module tak bagus ke? Atau dia yang tak bagus? Okay, contoh dia tu kita kena kaji dalam lah. So this is people cakap juga di luar, your module bagus tak bagus? I say, you ask prisoners lah. You boleh tanya siapa-siapa yang telah bebas. Perlu ke tidak? So daripada media masa pun, dari bantuan-bantuan confess, dari contohnya kita buat pameran-pameran di mana bantuan-bantuan yang masih jatuh hukum dan juga bantuan yang telah bebas, yang bantuan telah berjaya dipanggil balik untuk bagi confession pada masyarakat, supaya masyarakat boleh terima mereka balik. Mereka percaya, confident yang mereka ni telah di-modify, telah di-element, betul-betul element dah, elok dah. Dah bagi elok dah. So mereka tidak akan masuk balik. Atas sokongan komuniti. Itu yang maksudnya, di sini kita boleh reduce juga recidivism. So masyarakat juga kena main peranan yang penting. NGO, macam doktor kata tadi, NGO also have to play their role. To make sure that they never come back to relapse cases lah, relapse lah. Balik ke penjara balik. Ataupun recidivism ulang balik lah kan. Itu contohnya. So most important, anything we do, module, we have to review. Have to review. What is punca residivism bagi pendapat Tuan? Punca residivism. Punca Ya, kenapa dia ulang balik ni? Adakah sebab penjara tidak melakukan pemulihan? Penjara, dia dalam penjara kita 100% kita buat pemulihan. 100% berjaya dalam penjara. Di luar ni, after law, follow up system tak ada. This is very important. Kita tidak ada follow up system. How many months we can follow the prisoner? See dia punya karakter, observe dari jauh. Bercakap dengan family dia, speaking family dia. Tak ada. So kita tidak ada authority to follow the prisoners. Bila kita follow, dia kata kita share dengan prisoners untuk drug ke apalah, kita kongsi, salah pula, illegal pula tu. To follow system. So kita mesti ada rantaian. Apabila bebas, dia ni kena pergi ke satu badan lain. Badan ni akan jaga dia. Siapa badan dia? Family ke. So kita sign contract family. How's your son? How's your daughter? How's your family going on for how many years? So dia bagi report. So this is how kita kena buat. So kita tidak ada benda ni. Saya dah nampak lama dah. Jadi benda ni bila kita bincang begitulah. Bincang begitu. Tak ada tindakan. So what to do? Pasal masyarakat pun tak mau datang kan kadang-kadang. Itu masalah dia. Bila dia datang pun dia ada time-time tertentu ya. Dia derma ni, dia derma tu, dia derma buah, dia derma ni. Ada time-time tertentu saja. Tapi dari segi nak menerima balik bantuan yang telah dibebaskan, itu masalah, is a big question mark. So recidivism kita boleh kurangkan kemasukan balik kalau sekiranya ada pihak-pihak tertentu yang boleh juga bekerjasama, collaborate dengan kita untuk berjayakan pemulihan prison. Jadi satu contoh saya kata, Malaysian Care. Bantuan bebas drug addict ni dia bawa balik. Dia jaga. Bagus juga. Banyak yang ada di Malaysian Care pun dia bekas juga. Itu mereka dah ubah. Itu contohnya. Just nak tambah tentang recidivism.
Just nak tambah tentang recidivism ni, this is not because kita tidak menjalankan tanggungjawab kita, pihak correctional maupun PDRM ini adalah keputusan klien itu sendiri. Contohnya yang macam kes-kes yang pelarian ni, kalau tak ada visa, memang kita dah tetapkan masuk, polis buat penangkapan, masuk dalam penjara sebatan sekali baru masuk detention camp sebab tak ada dokumen. So saya pernah tengok dia ni masuk ulang kali. Sebab apa? Masa merotan tu ada kesan. Bila saya tanya, oh ni kes ketiga. So when I ask them, why you datang sini kami merotan? Sakit ni lagi kan, kenapa nak datang? So katanya keadaan di negara dia lagi teruk daripada sakit merotan di Malaysia, dia kata. So di sini dia boleh dapat makan, minum tu kehidupan yang selesa, dia kata. So to that level, kehidupan. So that is one of the point recidivism berlaku. Bukan sebab kita tidak menjalankan tugas atau correctional kita failure atau polis tidak mengambil tindakan seterusnya. No, it's again niat ataupun keputusan klien itu sendiri. Soalan terakhir, because kita hampir dah tamat kelas ya Tuan, because I end the class at 6. So soalan terakhir daripada Puan ini, okay, bagaimana cara untuk mengatasi masalah sakit mental dalam kalangan banduan? Adakah mereka masih ditempatkan di penjara atau di tempat khas untuk mereka yang ada psychiatric problem, Tuan? Ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan di sini, psychiatric problem, kaunselor kita tak melibatkan diri dengan psychiatric. Pasal kita tak boleh melibatkan dengan psychiatric, dia ada clause dia dalam counselling. Psychiatric oleh medical term. Okay? Dia kena jumpa pakar psychiatric doktor. So di penjara ada sel-sel tertentu. Kalau tuan melawat di penjara Taiping dia ada satu blok khas untuk banduan-banduan psychiatric. Sakit mental ni. So dari segi pemulihan mereka ni, kita buka, pagi kita buka sel dia, bebaskan dia, tengok. Tapi maksudnya dia diberi ubat. Tiap cukup time diberi ubat. Kita kena bagi ubat dia, under psychiatric doctor lah. So dia punya pemulihan ni, dia tak ada pemulihan lah. Dia kena duduk dalam sel tu lah. Nak pulih apa orang sakit mental? Dia tak ada. Pemulihan dia dengan pemulihan ubat dia. Itu contohnya. Dia ada khas sel. Sel-sel yang khas untuk pesakit mental. Okey. Adakah pesakit mental ni kita akan pusatkan di penjara ataupun kita buatkan dia psychiatric ward dulu, after some level baru kita akan bawa dia masuk ke penjara? Dia depend to the high level of the mental. Kalau dia mental tinggi sangat, kita hantar ke hospital. Dia akan dipusat di hospital lah. Pusat dan psikiatrik kan macam Taman Bahagia semua kan. Contohnya ada berlakunya banyak banduan kita hantar ke Tanjung Rambutan. Contoh dulu Tanjung Rambutan, kita panggil sekarang Taman Bahagia kan. Okey. Kalau dia punya tahap dia rendah, dia hantar balik ke penjara. Okey. Balik ke penjara macam mana nak measure tahap rendah tinggi Tuan? Doktor bagi doktor bagi report lah. Doktor beri report, okay, you can take him back. Okay, we take back. Escort. So we went take back, we escort them back. Okay. Apa tindakan penjara bagi banduan yang macam saja berlakon di mahkamah kata dia itu tak betul, gila? What penjara will do once dia di penjara? Itu observation lah, kita kena buat banyak observation. Kita bawa pergi balik jumpa doktor kata tak ada apa. Okey lah, doktor kata ini gila atau mental, kita hantar balik. Kalau dia kata hantar tahan di ward mental, kita hantar di ward mental. Itu saja. Doktor punya ni. If not mistaken, kita akan bagi dia satu soluble. Kalau dia tidak dalam kategori sakit mental, dia akan jalan macam robot kan? Dia keras, dia atin dia keras. Dia robot. Do you still remember the name of the medicine? Atin. Artik, Artin. How to spell? ARTHINE lah dia lah. Okay. Alright. Kalau dia tak makan ubat tu, dia keras. Jika dia berlakon sebagai pesakit mental. Kita
kita boleh tahu. Dia Alright. mental ni, contohlah dari experience yang kita dah nampak, saya ada experience saya, dia shit sendiri, dia makan. Oh, okay. Itu shit dia sendiri, dia makan sendiri. Kadang-kadang kita perhatikan adakah dia betul atau tidak. Bukan apa pasal dia nak masuk, kadang-kadang dia hukuman lama. Hukuman lama dia nak balik ke taman bahagia tu bebas sikit di sana. Okay? So dia penjara dia dalam dasar kita tak buka dia. Pasal dia bahaya. Hardcore mental case kan. So tak buka. So kadang-kadang dia akan makan tahi dia sendiri. Contoh yang ini experience dari segi pengalaman yang saya beritahu, ataupun staff lalu dia akan buang. Dia metik ke staff ke dia ni. Itu lain lah, action dia lain. Itu dia lain. So banyak kita kena perhati dia punya movement. Itu kita kena lihat dia punya movement. Most important, doktor tahu dia ni mental atau tidak. So dia report doktor bagi, kita tahulah perlu hantar atau tidak. Alright, any other question, members? My dear members, UUMKL, Tuan Isaac, any other questions? Hafiz. Satu lagi, Doktor. Ya? Saya satu lagi. Ya, tu. Yes. Hafiz Ya, betul. Ya, Tuan. Saya nak tanya berkenaan dengan golongan-golongan VVIP di penjara ni. Adakah dia menjalani hukuman yang sama juga, program-program dengan pesalah-pesalah yang lain? Saya tengok ada setengah VVIP ni macam duduk dalam bilik sel dia saja, dia just baca buku. Kenapa dia tak? Thank you. Itu kelonggaran, ada kita beri longgaran. Okay, macam kita kes-kes VVIP ni baru satu kes baru VVIP di penjara lah ni. Dululah yang DSI kan. Macam dia kita beri kelonggaran pasal dia nak duduk di penjara ya. Dalam bilik nak baca buku ya. So we give them because we respect as a leader lah. We respect them because kita Malaysia banyak respect orang. Kita respect orang leader. Kalau kes-kes macam any VVIP lah kita bagi respect lah ke dia. Itu dia. So kadang-kadang dia nak campak, bila dia campak orang lain dengan pesalah lain, kadang-kadang ada pesalah-pesalah yang akan anti dia akan bunuh dia. Contoh macam polis, kalau polis contohlah, sorry to say that, kalau PDRI masuk, polis masuk, kita asing polis daripada pesalah lain. Kita tak boleh pesalah. Asing terus, tak ada apa program untuk polis duduk asing. Kita kadang ada pesalah-pesalah yang kata Hafiz tangkap dia marah Hafiz, dia nak penjara. Dia akan buat macam-macam. Contoh. Macam di luar negara sama juga, Tuan? Sama. Itu saya tahu luar negara dia VIP dia happy je. Kita ni tak ada happy, tak ada apa kita. Di luar negara yang saya tengok melihat dari mata saya sendiri, contoh di Maldives yang masuk bilik dia pun satu buah rumah. Dalam penjara ada satu chalet. Complete lah, everything complete. Pasal di sana ada conjugal visit, dia boleh conjugal visit. Kita tak ada conjugal visit. Mana conjugal visit? Okay. Any other question? Tuan, satu soalan saya nak tanya, Tuan Nadi. Saya tertarik berkaitan dengan residivis. Selalu kita tengok dalam penjara ni dia ada dua side, satu jatuh hukum dan satu lagi pesalah yang direman. Okay. Adakah data pesalah direman dengan pesalah jatuh hukum ni dikategorikan sama, lepas tu data dia adalah sekali, yang mana bila kita tengok seorang banduan tu keluar masuk penjara dikirakan sama walaupun dia dalam tempoh reman penjara. So dekat situ dia akan ada jadi macam persepsi masyarakat yang mana masyarakat kata dia ni dah keluar masuk banyak kali lah tapi tak pulih-pulih pun. Adakah program halakah ni macam kita kata data yang dia ni keluar masuk penjara ni, residivis tu dikirakan daripada dia masuk reman ataupun daripada dia jatuh hukum? Okey, residivism daripada jatuh hukum. Reman ni kita tak boleh kira ada residivism because dia ni tak tentu lagi dia jatuh hukum atau belum. Reman ni dia tak boleh kira. Dia reman ni dia bila masa dia masuk bila masa dia boleh menang kes dia tak ada banduan dah. Dia tak ada pesalah dah. So residivism ni
adalah dikira pada jatuh hukum. Jatuh hukum. Maknanya data yang ada bagi setiap banduan tu, kira berapa kali dia masuk penjara, adalah dikirakan daripada dia jatuh hukum, bukan dia daripada dia masuk reman. Tak, remand tak jatuh hukum lagi. Dia unsentenced prisoners. That's why dia sentenced prisoner dan unsentenced prisoners. Dua perbezaan. So recidivism dikira pada jatuh hukum. Jadi masyarakat ni dia tahu tak benda ni? Masyarakat mungkin dia tidak tahu. Apa penjara boleh buat untuk maklumkan pada masyarakat bahawa banduan ni ada unsentenced banduan, ada yang sentenced banduan? Masyarakat tahu, dia tahu. Recidivism dia tak tahu. Ada setengah macam masyarakat di kampung kan, dia tak tahu. Dia tahu kawan ni hilang, maksudnya pergi penjara. Macam kita tahu sekarang ni trik penjenayah, dia senang saja. Dia akan duduk tetap mengaku bersalah sampai dia dijatuhkan hukuman, and then dalam tempoh masa direman adalah dalam tempoh hukuman dia dijalankan. Maksudnya tarikh yang mahkamah bagi tu adalah tarikh dia kena jatuh hukum. Jadi daripada tarikh dia dipenjarakan, mahkamah letak sampai tarikh dia dijatuh hukum tu adalah solid dia berada dalam reman. Jadi dia akan dibebaskan dalam reman. Yes. Jadi dia tu jadi sentence prisoner ataupun unsentenced prisoner. Okey, contoh senang kadang-kadang satu orang reman ni, dia dirimankan. Dia pergi balik mahkamah, dia jatuh hukum 5 tahun. Reman. Okey. Duduk di reman 5 tahun. Duduk 5 tahun, dia pergi mahkamah jatuh hukum. Term kelima tu jatuh hukum. Dari tarikh tangkap. Ya. Tarikh tangkap reman tadi. So dia dibebaskan. Dia telah dibebaskan. Ikut reman besar. So seorang banduan yang masuk penjara ni setahun. Kalau kena hukuman setahun, dia diampun 4 bulan. Diampun 4 bulan kuasa penjara. So berapa bulan dia dalam penjara? Hanya dia duduk 8 bulan. Kalau 3 tahun, setahun hilang, tinggal 2 tahun. Contoh macam itulah. So kita ikut mahkamah. Mahkamah jatuh hukum bila? Jatuh hukum dari tarikh tangkap atau tarikh bicara hari ini? Bicara hari ini, dia kena jatuh hukum dari hari ini. So remand tu remand tu tak ada apa. Dia orang takkan menjalani satu proses pemulihan lah dalam tu. Tak ada. Sekarang remand ni yang dia duduk, sekarang kita ada proses pemulihan remand prisoners also. Now. Maknanya dalam proses remand pun dia orang menjalani proses latihan, proses pemulihan. Pemulihan ada. Sekarang ada. Sama dengan proses halakah ke ataupun berbeza? Dia banyak keagamaan. Banyak keagamaan. Religious approaches. Religious approaches. Kadang-kadang kita bagi counselling, simple counselling. Depend lah. Dia tak ikut fasa tak ikut. Dia ada special case. Kalau banduan jatuh hukum, dia ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Fasa 1 nama dia apa tuan? Disciplinary action. Sorry? Disciplinary fasa. Discipline. Okay, carry on Tuan Mara. That's all, Doktor. That's all. Mara, okey jawab tak soalan you? Mara. Tadi. Sebab kita ada masyarakat ni dia tak tahu sama ada banduan yang terima program yang ada dalam tempoh reman ada terima latihan atau tak? Ada terima pemulihan atau tidak? Ada sekarang. So dia orang anggap dia orang tak faham dalam bentuk satu banduan ni masuk dalam penjara, dia orang anggap mereka ni kena hukuman. Tapi dia tak tahu yang mereka ni ada tempoh reman. Dan semua banduan daripada kes-kes kita tengok narkotik ke jenayah ke, dia orang akan tahu dah. Dia orang akan selamat bila dia orang duduk dalam tempoh reman dan takkan buat satu pengakuan salah pada mahkamah sehinggalah dia tahu sentence dia akan jatuh dalam tempoh masa solid reman dia. So dia tak akan dihantar ke penjara untuk jatuh hukum, tapi dia akan dibebaskan sebab reman dia. Yes. Banyak banduan macam tu. Jadi dia orang tak, kalau ikutkan dia orang tak akan terimalah pemulihan yang dibuat oleh penjara yang dalam program halakah, program lain-lain semua ada. Untuk riman ada sekarang. Untuk maklumat tuan, dengan riman ni ada sekarang. Dulu tak ada. Dulu tak ada.
Sekarang dah. Pasal remand kita rasa kita bagi pemulihan pun tak guna. Dululah. 6-7 tahun lepas lah. Sekarang dah. Baru lagi. Remand ni baru lagi kita bagi pemulihan. Pasal dia dari tangkap, jatuh hukum kan. Dia untuk itulah. Pasal penjara ni orang tak faham. Pasal masyarakat ni, kita bagi pameran, kita buat pameran di luar-luar. Kita akan explain kita akan explain tentang hukuman lama, apa dia, hukuman singkat, apa dia. Kita bagi tahu kat masyarakat. Di segi pemulihan kita akan bagi tahu, semua kita akan bagi tahu. Tapi macam mana, adakah masyarakat tu concentrate atau tidak, itu saja. I see. Itu ya, kita tapi dalam maklumat, saya dah ada banyak negara negeri bagi maklumat macam ni. Okey, dan juga negara luar pun saya buat program presentation ni ke negara-negara luar, baru dia orang buka, dia orang panggil banduan-banduan yang telah bebas, yang telah berjaya, might confess macam itulah. Contohnya itu yang kita perlulah. I see, okay. So, tu dia jawab dengan masyarakat lah. Dengan banduan pun ada pemulihan. Okay then. Thank you then. Correct me if wrong, because there are certain cases dia akan argue bahawa jatuh hukum itu dikira daripada tarik reman, dan kita pernah lulus beberapa kes ya. Ada. Dia lawyer bagus, dia menang. So it depends on the cases, and normally kita tak kira daripada tarik reman, tapi ada cases dia menang lah. Kita kira dia punya hukuman tu daripada kes reman. Okay, any other question? Ada kes, saya share 1-2 kes lah. Ada remand dekat 15 tahun remand ada. Oh. Lepas tu dia kena hukuman 20 tahun. So how many years tadi? Oh, 35 years ke? 35 years dari tarikh 15, hampir 15 tahun tu dia kena hukuman. Bukan dari tarikh tangkap, tarikh jatuh hukum. Okay. So, ada kes tu. Itu dia. Any question? Any question? We're going to send Tuan Adina to lobby. Any question, members? You can unmute. All right. If no question, any question? Tak ada. All right. Okay, tak ada. Thank you very much, Tuan Adina. If we feel like having your service, we will call you from time to time. Sure, very open. If anybody like Tuan Mara or whoever they want your pandangan ke apa ke, saya minta kebenaran lah untuk share your contact with them. Oh, sure. You can give my phone number to them. No problem. Okay. Okay. So thank you very much lah for the host, UUM, Doctor. Thank you for bagi saya kenalkan semua anak buah you. Bagus dah. Tapi kalau tak ada COVID, face to face lagi cantik. Kata ada COVID. Face to face dengan teh tarik, dengan kacang. Kena burger ke apa. This is 2 classes, UUM KL and UUM will be joined. Okay, bagus. Kena berterima kasih to UUM KL. Today is not their class time. Still, dia hormat saya. And Tuan Mara Effendi also in between, baru aja saya text dia, do you want to listen about gantung, and he came in. So, I mean, this batch is good lah, bila saya cakap, dia dengar. So, thank you for everybody. Thank you for everybody. Respect your teacher. Hormat teacher. You're welcome. Thank you very much. Actually, members, Tuan Adina ni, actually my student juga, tapi beliau dah sibuk dengan overseas, dia tak nak continue buat PhD. Dia register buat PhD dulu. Under my account. Saya akan sambung PhD saya. Tak payahlah Tuan. Buku dah siap dah. Alright. Okay, thank you very much Tuan. Thank you very much.